Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis. Katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfain wa li'abdi ma sa'al. Wa idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Wa idza qala al-'abd ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala asna 'alayya 'abdi. Wa idza qala al-'abd maliki yaumiddin, qala Allah ta'ala majjadani 'abdi. Wa idza qala al-'abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadha baini wa baina 'abdi wa li'abdi ma sa'al. Wa idza qala al-'abd ihdina as-siratal mustaqim, qala hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Idza qala al-'abd ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. So hadis ni dia macam ada 3 peringkat. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi, Nabi meriwayatkan daripada Allah. Hadis yang seperti ini kita panggil hadis qudsi. Hadis qudsi ni ada banyak. Bahkan ada ulama yang menghimpunkan 40 hadis qudsi yang sahih, seperti Syekh Mulla Ali Al-Qari. Ada juga hadis qudsi yang tidak sahih, ada hadis qudsi yang palsu pun. Tapi hadis qudsi ni sahih, riwayat Imam Muslim. Ada beza di antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Walaupun kedua-duanya disandarkan kepada Allah Azza wa Jal, tetapi hadis qudsi ni bukan semuanya mutawatir. Al-Quran itu mutawatir. Kadang-kadang orang dia tak faham apa maksud mutawatir ni ustaz, bila orang sebut Quran tu mutawatir. Mutawatir ni maksudnya ramai orang yang membawa cerita tersebut, ramai perawi yang meriwayatkan perkara tersebut, sehingga tidak ada ruang untuk orang yang mendengar cerita itu
untuk syok bahawasanya khabar itu tak betul, kerana terlalu ramai yang bawa sehingga akal kita mengatakan kebiasaannya mustahil mereka ini boleh berpakat untuk berbohong. Kan? Baik. Hadis qudsi ini bukan semua mutawatir. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang palsu. Berbeza dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran ni semuanya mutawatir. Hadis qudsi ia hadis yang Nabi riwayatkan daripada Allah Azza wa Jal, walaupun ia disandarkan kepada Allah, tetapi dia tak sama macam Quran, kerana Quran setiap huruf memberikan pahala apabila kita membacanya. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin al alif harf wal lam harf wal mim harf. Atau kama qala, maksudnya Nabi kata sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia akan dapat satu pahala, satu kebaikan, yang mana kebaikan ni akan diganda 10, kata Nabi. Ini standard yang paling rendah. Sesiapa yang buat satu kebaikan dalam Islam dengan ikhlas, kebaikan ini paling kurang Allah Subhanahu wa taala akan ganda 10. Itu paling kurang. Wal hasanatu bi 10 amsalha. Dalam riwayat yang lain qudsi juga dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya Allah akan memberikan ganjaran daripada 10 ke 700. Wal hasanatu bi 10 amsalha bi ila 700 dha'fin ila ad'afin katsirah. Gandaan yang Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang buat kebaikan ni paling rendah 10, boleh pergi sampai 700 kali ganda, dan boleh pergi lebih daripada itu, berdasarkan kadar keikhlasan dan berdasarkan kualiti ibadah yang dilakukan, dan berdasarkan kepada kadar pengorbanan sesebuah amalan. Kerana kadar pengorbanan ini juga dikira dalam Islam. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la tasubbu ashabi fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi fawalladhi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kamu cela sahabat aku. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, kalau salah seorang daripada kamu menafkahkan emas di jalan Allah sebesar bukit Uhud, kamu tidak dapat lagi menandingi pemberian sahabat yang mana yang hidup di zaman aku. Kamu tak mampu lagi nak menandingi pemberian mereka walaupun sekadar satu tadahan tangan ataupun separuh. Siapa yang pergi umrah dia tahulah, besar bukit Uhud ni. Kalau orang menafkahkan harta sebesar bukit Uhud emas, masih lagi belum dapat menandingi pengorbanan sahabat. Kerana sahabat mereka struggle di zaman Nabi. Waktu Nabi tak banyak sokongan, dia orang boleh sokong Nabi. Pengorbanan itu sangat besar. Sebab itu ganjarannya berbeza. Sebab itu Nabi sebut dalam kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabik. Pahala kamu dihitung berdasarkan kadar pengorbanan kamu. Kan? Kalau dihitung semata-mata dengan kuantiti tanpa melihat kepada kadar pengorbanan, maka orang kaya mendahului. Tetapi Islam tidak begitu. Kadang-kadang RM1 yang dikeluarkan oleh orang yang struggle nak dapatkan duit lebih besar ganjarannya daripada orang yang memberikan 100,000 tetapi dalam keadaan yang tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Baca Quran paling kurang satu huruf Tuhan bagi 10 pahala. Aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini ganjaran khas untuk orang yang baca Quran. Orang yang baca hadis qudsi tak dapatlah ganjaran yang sebegini bagi setiap huruf ni, tetapi dapat ganjaran umum, iaitu ganjaran menuntut ilmu. Al-Quran boleh baca dalam solat, hadis qudsi tak boleh. Lepas ni jangan imam pergi gatal baca pula hadis qudsi ni, tak sah solat. Tak sah solat. Baik.
Ini perbezaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi ataupun hadis marfu'. Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Kata Allah, aku membahagikan salat di antara zatku dan hambaku nisfain, kepada dua bahagian. Wa li 'abdi ma sa'al. Saya terjemahkan dulu, nanti kita hurai sikit insya-Allah. Faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala membahagikan salat ni, Allah sendiri sebut dalam hadis ni, Nabi riwayatkan, aku bahagikan salat antara diriku dan juga hambaku kepada dua bahagian. Wali 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hamba menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik sekalian alam, qala Allah, Allah menjawab, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala al-'abd ar-rahmanir rahim, apabila hamba menyebut di dalam solatnya Tuhan yang Ar-Rahman dan Tuhan yang Ar-Rahim, qala Allah, Allah berkata, asna alayya 'abdi, hambaku mengulang-ulang pujian kepadaku. Wa idza qala al-'abdu, apabila hamba berkata maliki yaumiddin, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang berkuasa pada hari pembalasan. Yaumuddin maksudnya yaumul jaza, hari di mana diberikan pembalasan, hari di mana diberikan ganjaran. Allah Subhanahu wa taala menjawab, majjadani 'abdi, hambaku sedang memuji diriku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah wahai Tuhan yang kami sembah, engkaulah tempat kami minta pertolongan. Allah kata, qala Allah, Allah berkata, hadza baini wa baina 'abdi, inilah pembatas antara aku dengan hamba-Ku. Wa idza qala al-'abd ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau kurniakan, jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat, bukan jalan orang yang kau murka dan bukan jalan yang orang yang kau sesatkan. Apa kata Allah? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, yang ni untuk hamba-Ku dan untuk hamba-Ku itu apa yang dia minta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni walaupun pendeklah hadis ni, tapi sebenarnya ulama-ulama syarah yang kadang-kadang apabila kita membaca syarahnya, kita akan dapati bahawasanya Fatihah di dalam salat ni bukan satu benda yang ringan. Maka sebab itu di sisi para majoriti ulama, jumhur ulama mengatakan Fatihah adalah rukun di dalam salat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah meriwayatkan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla wa lam yaqra bi ummil Quran fahiya khidaj, sesiapa yang salat tetapi tidak membaca ummul kitab, maka salatnya itu rosak, salatnya itu tidak sempurna. Majoriti ulama mengatakan
Fatihah merupakan rukun di dalam salat. Mesti baca bagi orang yang menjadi imam dan bagi orang yang solat bersendirian. Tetapi bagi makmum ada khilaf di kalangan para ulama. Kenapa makmum ada khilaf? Kerana hadis yang datang berbeza-beza. Ada hadis kata idza kabbara al-imam fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam mengangkat takbir, maka hendaklah kamu pun angkat takbir sebagai makmum. Apabila imam membaca, maka kamu diam. Tak perlu kamu membaca. Dengar bacaan imam. Ini pendapat mazhab Hanbali dan Maliki yang mengatakan makmum kalau dia dengar bacaan imam dalam solat yang jahriyah, solat subuh, solat maghrib, solat isyak, pada imam, pada rakaat yang imam baca kuat, so dia tak payah baca. Manakala Hanafi dia kata bila jadi makmum aja, selagi mana jadi makmum, tak kira solat apa pun, tidak perlu membaca. Kerana mereka kata ada hadis daripada Nabi SAW, man salla khalfal imam faqira'atul imam lahu qira'ah. Sesiapa yang salat di belakang imam, bacaan imam tu dah jadi bacaan dia. Hadis ni diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib melalui jalur Ali bin Abi Talib, tetapi hadis ni tidak sahih. Hadis ni dhaif. Adapun mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan makmum perlu membaca Fatihah. Kerana mereka menggunakan dalil ini yang saya baca ni dan hadis yang saya baca, dua hadis yang saya baca tadi, yang mana mereka kata setiap orang yang salat bermunajat dengan Tuhannya dan Tuhan akan menjawab. Maka ini umum untuk semua orang yang salat. Maka ruang ini ruang yang mana kita sebut ruang khilaf ini adalah ruang yang kita boleh berbeza pendapat. Boleh beza pendapat sebab dalil-dalilnya berbeza-beza. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz dia kata apa? Dia kata, "Ma uhibbu an la yakhtalifa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum a'immatan yuqtada bihim. Fa innahum law lam yakhtalifu lakanatil ummatu fi dhiq." Umar bin Abdul Aziz kata, Umar bin Abdul Aziz tu, dia kata, aku ni tak suka kalau sahabat Nabi tak beza pendapat. Aku suka mereka beza pendapat. Kerana mereka itu imam, mereka itu tokoh yang ada pengikut. Kalau mereka tidak berbeza pendapat, umat akan menjadi sempit dan susah. Susah nanti. Tak ada pilihan, dah ijma'. Dan ustaz pun tak ada kerja. Kan? Kalau semua benda ijma', semua benda tak ada khilaf, macam mana ustaz tak payah kerja? Buat forum hukum solat 5 waktu, ada orang nak datang? Kan? Buat forum hukum solat 5 waktu, semua orang tahu dah wajib. Buat forum hukum puasa Ramadan, agak-agak tuan-tuan perlu datang? Tak perlu lah. Dah tahu dah benda tu wajib lah. Jadi orang yang menutup pintu khilaf sebenarnya ingin menjadikan umat tidak mahu berfikir. Kan? Cuba fikir balik. Kadang-kadang bila kata, alah apa benda bincang masalah-masalah khilaf ni? Apa nak bincang masalah khilaf? Kita kata, orang yang suka kepada khilaf, suka perbincangan khilaf dalam masalah yang dibenarkan untuk beza pendapat, sebenarnya dia sedang menikmati makanan untuk akalnya. Baca tafsiran ulama ni, dia punya pendalilan macam ni. Baca tafsiran ulama ni, dia punya pendalilan macam ni. Tak keseronok. Tapi ada orang tak selesa. Tak selesa tak apalah, untuk diri dia lah. Tapi jangan larang orang lain. Kerana dulu saya sebut lama dulu,
imam-imam dulu ni mereka budayakan banyak guru. Kan? Banyak guru. Sebab tu saya takut nak datang Masjid Alwi ni. Guru ramai. Mufti pun ceramah kat sini. Jadi saya ni siapalah sangat kan. Tuan-tuan dah terbiasa dengan perbahasan yang luas. Tapi baguslah. Supaya bila kita tengok orang berbeza sikit pada kita, kita tahu dia ini daripada sekolah pemikiran mana. Bila kita hanya terdedah dengan satu pandangan, kadang-kadang kita ni syok sendiri juga. Syok sendiri, rasa macam kita lah yang paling betul. Masalah ijtihad, mana kita nak tahu kebenaran serta patut. Ada ruang untuk berbeza dan boleh dengar pandangan-pandangan orang lain. Mungkin pandangan dia betul. Sebab itu Imam Syafi'i kata apa? Ra'yi sawab wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilus sawab. Pandangan aku pada aku betul, tapi boleh juga jadi salah. Pandangan orang lain pada aku salah, boleh jadi betul. Bukan pandangan aku betul dan tidak boleh jadi melainkan betul semata. Benda tu ijma' lah. Jadi maksum lah kita kalau macam tu. Baik. Jadi Fatihah ni merupakan rukun di sisi majoriti, dan untuk makmum ada khilaf. Tapi mazhab Hanafi dia di lain sikit. Hanafi kata Fatihah bukan rukun. Fatihah ni wajib. Dia bezakan antara rukun dengan wajib. Wajib ni kalau tinggal dosa tapi solat sah. Kalau rukun tinggal batal. Kenapa Hanafi dia tak kata Fatihah rukun? Dia kata sebab dalam Quran clear, faqra'u ma tayassara minal Quran. Quran kata bacalah apa-apa yang termampu daripada Al-Quran. Jadi kata yang ni umum, bacalah apa-apa surah. Tapi majoriti kata tak, ayat yang umum dalam Al-Quran ni telah dikhususkan oleh sunnah. Maka sebab tu kita perlukan sunnah untuk faham Quran. Jadi pendapat yang sahihnya adalah pendapat majoriti ulama, rukun. Kena baca lah. Bagi orang yang menjadi imam kena baca. Bagi orang yang menjadi solat seorang diri pun kena baca. Tapi bagi makmum ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Bila seorang hamba kata, Allah Ta'ala dah sebut dalam hadis qudsi ni, aku bahagikan salat ni kepada dua bahagian. Antara diriku dengan hamba-ku aku bahagi dua. Ada yang untuk Allah dan ada yang untuk hamba. Bila hamba kata dia baca Fatihah, sebenarnya perkataan salat dalam hadis ni bila kata qasamtus salah, bila Allah Taala kata aku bahagikan salat antara diriku dan hamba-ku, sebenarnya bukan salat secara umum. Yang dibahagi dua tu bukan salat secara umum, tetapi Fatihah. Fatihah tu yang dibahagi dua. Ada bahagian untuk Allah dan ada bahagian untuk hamba. Kenapa Fatihah dipanggil sebagai salat? Dia macam hadis Nabi, al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Sedangkan haji ni bukan Arafah semata. Dia ada tawafnya, dia ada sa'inya, dia ada ihramnya, dia ada melontarnya. Tapi kenapa Nabi kata al-hajju Arafah? Kerana inilah yang paling penting dalam rukun haji. Begitu jugalah salat, yang paling penting dalam salat ini, yang menjadi ruh dalam salat ini adalah Fatihah. Maka sebab itu Nabi sebut dalam hadis riwayat Tirmizi, tidak ada satu surah pun di dalam Injil, mahupun Taurat, mahupun Quran, tidak ada yang sebanding dengan Fatihah. Dari sudut keluasan makna, dari sudut kepentingan makna bagi hamba yang namanya mukmin. Nanti saya hurai kenapa. Bila hamba kata pada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, pemilik bagi sekalian alam. Apa maksud alhamdu? Alhamdu maksud segala puji. Kita puji Allah dengan segala sifat yang sempurna, yang mana Allah ni tidak bersifatkan dengan sifat yang kurang ataupun cacat.
kita puji Allah. Di sana ada beza di antara alhamd dengan al-madhu. Ibn Qayyim dia hurai panjang masalah ni. Hadis ni pun dia hurai panjang. Ibn Qayyim dia kata di sana ada beza di antara perkataan bila kita sebut alhamdu dengan perkataan al-madhu, yang mana kedua-duanya dari segi zahir makna sama, tetapi untuk Allah kita akan sebut alhamdulillah, nahmaduhu juga daripada perkataan hamd. Perkataan Muhammad juga diambil daripada perkataan hamd. Lahul mulk wa lahul hamd. Bagi Allah kerajaan dan bagi Allah juga segala pujian, yang mana tak sama dengan hamd al-madah. Al-madhu juga puji. Tapi apa beza di antara alhamd dengan al-madah? Kata Ibn Qayyim, alhamd ialah pujian yang mesti disertai dengan mahabbah wa ta'zim. Pujian yang dibina di atas kecintaan dan juga pengagungan. Sebab tu pada Allah kita sebut alhamd, pada Nabi kita sebut Muhammad yang dipuji. Kerana pujian kita kepada Allah, pujian kita kepada Nabi berdasarkan ataupun terbina di atas dasar cinta kita dan di atas dasar kita memandang tinggi darjat bagi orang yang kita nak puji tu, ataupun bagi Allah yang kita puji tu. Ta'zim, mengagungkan Allah. Maka sebab itu seorang hamba bila dia berdiri di hadapan Allah, bila dia berdiri dalam salat di hadapan Allah, mula-mula sekali kena bagi dulu pujian yang selayaknya bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam, yang mana semua yang ada dalam dunia ni semua milik Allah belaka. Selagi mana nama makhluk milik Allah. Dan kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah kerana Allah telah menciptakan kita daripada adam, daripada tak ada apa. Yang mana makhluk tak boleh mencipta sesuatu tanpa sesuatu. Sebab tu kalau orang jadi ateis, kan, orang jadi tak percaya pada Tuhan, kita kena tanya soalan yang sama. Adakah benda tak wujud boleh mewujudkan dirinya? Kadang-kadang orang yang ateis ni dia rasa dia bijak, dia cerdik, dia guna akal, kan? Tapi sebenarnya kalau dia guna akal lebih sikit, dia akan jadi Muslim. Benda tak ada apa, tidak ada power, tak ada tenaga, tak ada bahan, tak ada apa, gas pun tak ada, bolehkah menciptakan sesuatu? Tak boleh. Maka kita puji Allah kerana Allah menciptakan makhluk daripada tak ada apa. Dan kita turun ke dunia ni, satu modal pun kita tak bagi pada Allah Azza wa Jalla. Bukankah undang-undang dalam dunia ni, kalau nakkan keselesaan, nakkan untung besar, kita kena keluarkan sesuatu sebagai modal, kan? Kadang-kadang orang yang jadi pengusaha kosmetik ni, kan, yang buka syarikat kosmetik ni, nak tunjuk dia kaya sangat. Kadang-kadang lah tunjuk kaya sangat, rumah macam-macam. Sebenarnya itu sebagai satu pelaburan. Memang bahaya pun, tapi sebagai satu pelaburan supaya orang jadi downline dia. Kan sekarang cari downline. Orang yang berniaga nak untung juta-juta, agak-agak berapa modal kena keluar? Dia buat sesuatu, niaga, nak untung juta-juta. Bila orang tanya modal berapa? 10 sen je. Tak boleh dapat? Tak boleh. Nak untung juta, kena keluar paling tidak modal. Nak untung puluh juta, paling tidak kena keluar sejuta. Paling tidak. Tapi ada juga orang keluar modal juta, tapi untung 10,000. Itu maksud tak laku lah tu. Maksud kena kecam lah dengan netizen, kan? Kena kecam lah dekat media sosial. Buat filem tak laku. Tapi maksudnya nak dapat untung juta-juta, kena keluar juta-juta.
Tapi kita dapat keselesaan dalam dunia ni tuan-tuan dan puan. Kita dapat macam-macam nikmat. Daripada sekecil-kecil nikmat sampai sebesar-besar nikmat. Apa yang kita bayar pada Allah? Tak ada. Maka sebagai seorang hamba, 17 kali paling tidak wajib untuk menyatakan, Ya Allah, aku syukur kepadamu atas setiap nikmat yang kau bagi pada aku. Supaya hamba rasa diri, wahai Tuhan, aku tak ada benda apa dalam dunia ni melainkan hanya aku boleh bagi syukur kepadamu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bila hamba kata pada Allah, Ar-Rahman, Tuhan yang bersifat Rahman, Ar-Rahim, Tuhan yang bersifat Rahim. Apa maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ulama ada berbeza pendapat dalam mentafsirkannya. Tapi kedua-dua perkataan ni diambil daripada satu kalimah, rahmah, yang bermaksud kasih sayang. Rahmat, kasih sayang. Maksud Ar-Rahman di sisi para ulama ialah Allah yang mempunyai sifat rahmat kepada semua makhluk. Sama ada dia itu manusia ataupun jin ataupun haiwan ataupun jamaat, rahmat Allah ada pada dia. Yang saya sebut tadi, segala nikmat yang Tuhan bagi, tak kiralah kamu Muslim ke, kamu hidup dalam keadaan syirik ke, kamu tawaduk pada Allah ke, kamu sombong pada Allah ke, kamu kaya ke, kamu miskin ke, semuanya Allah Ta'ala berikan nikmat dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang bersifat rahmat kepada hambanya yang mukmin. Ini satu pandangan. Satu lagi tafsiran dia kata Ar-Rahman maksudnya Allah yang rahmatnya luas. Rahmatuhu wasi'ah. Rahmat Allah yang luas, merangkumi semuanya. Kan dalam hadis Allah Ta'ala ni, dia cipta rahmat ni ada 100 juzuk. 99 kekal pada Allah. Satu Allah Ta'ala bagi kat makhluk supaya mereka berkongsi kasih sayang. Yang kita rasa sayang kat bini, yang kita rasa sayang dekat anak-anak, sayang sungguh ni, kan? Itu yang kita kongsi satu bahagian dengan orang lain, dengan makhluk lain. Hebat rahmat Allah Azza wa Jal. Maka rahmat Allah itu luas. Pada sebahagian tafsiran dia kata Rahman, rahmat Allah yang luas. Rahim maksudnya rahmat Allah yang sampai kepada makhluk. Itu maksud rahim dia kata. Ini tafsiran Syekh Ibnul Uthaymin yang sampai, kerana ada orang yang bersifat rahmat tapi sifat rahmat dia tak sampai kat kita. Sifat rahmat dia hanya pada orang yang tertentu Dia kaya, tapi rahmat dia dengan kekayaan dia tu hanya dapat pada ahli keluarga dia je. Orang lain tak merasa. Contohnya, berbeza dengan rahmat Allah, rahmatnya luas dan rahmatnya sampai kepada makhluknya. Bila hamba sebut perkataan ni, Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala kata, Asna alayya abdi, hambaku mengulangi pujian kepadaku. Yang mana bila kita sebut perkataan ni, sebenarnya perkataan yang tuan-tuan sebut tu, yang saya sebut dalam solat, yang tuan-tuan sebut dalam solat ni, maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni luas. Sebab apa? Sebab orang bila dia sebut perkataan ni di hadapan Allah dan dia faham maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bagi orang yang berdosa, bagi orang yang nak kembali kepada agama, bukan kau dianjurkan bagi orang yang nak taubat ni untuk solat. Solat, taubat, sunat taubat. Nak bagi dia rasa, sejahat mana pun kamu, sebesar mana pun dosa kamu, kamu kena tahu dan kamu kena ikrar dengan lidah kamu, dalam salat kamu, Allah ini maha pemurah. Kalau orang kafir pun dia boleh bagi nikmat, apatah lagi kamu yang Muslim. Tetapi kamu tersilap kerana kamu telah menzalimi diri. Kembali kepada Allah.
La tayasu, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Yang kita ucap dalam solat tu, jangan putus asa. Kita tahu kita berdosa. Kan Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum atau kama qala. Nabi kata kalaulah kamu ni Allah Taala jadikan maksum, Allah Taala akan lenyapkan kamu satu hari nanti. Dan Allah akan datangkan kaum yang lain. Mereka ini Tuhan akan jadikan tidak maksum dan ada kalanya mereka berdosa. Dan mereka akan minta ampun pada Allah. Allah akan ampunkan kerana sifat Allah itu Ghaffar. Itu satu. Yang kedua, katalah orang ni dia tak buat dosa besar. Dia orang soleh. Juga bermanfaat kalam ni untuk dia. Dia kena ingat, sebanyak mana pun ibadah yang dia buat untuk Allah, dia tidak mampu lagi dengan amalannya untuk membeli syurga Allah, semata-mata dengan amalan dia. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, la yunajjiya ahadakum amaluh wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmah. Atau kama qala, Nabi kata salah seorang daripada kamu, setiap daripada kamu, amalannya tidak akan boleh untuk selamatkan diri dia daripada neraka. Tak ada di kalangan kamu ni yang amalannya boleh selamatkan diri dia daripada neraka. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat tanya teruslah. Bila Nabi kata setiap daripada kamu, wala anta ya Rasulullah, walaupun kamu ya Rasulullah, tak boleh juga. Wala ana, Nabi kata walaupun aku tak boleh juga. Illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmah. Kecuali Allah telah mencucuri diriku dengan rahmatnya. Kita masuk syurga ni sebabnya amal, sebabnya rahmat. Kalau macam tu ustaz, tak payah beramal lah. Dah. Nak syarat nak dapatkan rahmat, kena beramal. Ada beza ke tuan-tuan antara sebab dengan syarat? Ada beza? Ada beza? Baik, kita buat calculation. Kita buat kira-kira sikit. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, dalam masa sehari, tuan-tuan dan perempuan tidur berapa jam? Agak-agak. Kita ambil average lah, kita ambil purata. 6 jam boleh? 6 jam. 6 jam katalah tuan-tuan, kita ambil satu orang umur dia 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun, dia balik umur 15 tahun. Contoh. So, berapa tahun yang dikira untuk amalan dia? 45 tahun. 45 tahun kali dengan 6 jam yang dia tidur. Berapa jam untuk dia tidur? Boleh kira? Tak payah kira lah, banyak tu. Banyaknya aku tidur kan? Baru terfikir, banyak aku tidur ni. Tuan-tuan, sehari tuan-tuan salat berapa lama? Kita ambil salat subuh. Berapa minit? Ustaz jangan sebut minit, setengah jam Ustaz. Berapa minit agak-agak? Kalau setengah jam tu lama gila. Salat subuh. Salat zuhur berapa minit? 5 minit. 5 minit. Nak sebut lebih tu malu sikit kan? Kata 5 minit lah Ustaz. Kadang-kadang 4, tapi sebut 5 lah. Standard lah sikit. Kalau satu rakaat 1 minit tu rasa macam cerai sangat. Dan kita kira ibadat-ibadat kita yang lain, bandingkan dengan tidur kita, mana lagi banyak? Agak-agak malu tak nak minta syurga Tuhan? Malu. Tidur lagi banyak. Itu pun kalau tidur nak bangun qiyamul lail dapat pahala lah. Ini masalahnya tidur tak sempat nak niat, terus tidur. Doa tidur pun lupa nak baca. Satu, nak dapat syurga Tuhan ni. Tuan-tuan, kita beramal 45 tahun. Dan amalan kita taklah sesempurna mana. Amalan saya tak sempurna mana. Compang-camping, kadang-kadang amal sunat pun tak buat. Celum-celam lah kata orang Perak ni. Boleh faham ke tak?
Ini orang Perlis ni tak tahu boleh faham ke tak kan. Celum-celam. Tapi nak masuk syurga sampai bila? Katalah kumpul-kumpul kita punya waktu solat. Amal soleh kita himpun. Bolehlah dapat 2 tahun. Nak masuk syurga 2 tahun je? Tak, nak masuk syurga selama-lamanya. Dan Tuhan pun kata orang yang masuk syurga ni khalidina fiha abada. Masuk syurga ni selama-lamanya. Dengan amalan yang terhad, nak dapatkan nikmat selama-lamanya. Bukankah dengan rahmat Allah? Dengan rahmat Allah. Allah bagi. Tapi syarat nak dapatkan rahmat tu kamu kena beramal. Dan bila timbang amalan di padang mahsyar, timbang amalan, berat belah jahat. Katalah satu orang berat belah jahat. Dia ada iman tapi timbang amalan belah jahat. Berat belah jahat, dia masuk neraka dulu. Lepas tu baru dia masuk ke dalam syurga. Dia masuk neraka sampai dosanya habis. Dia masuk syurga bukan sampai pahala habis tau. Sampai selama-lamanya. Walaupun dia punya pahala lebih kurang daripada dosa. Bukankah itu rahmat Allah? Satu orang bila timbang amalan, berat belah pahala, dia masuk syurga. Yang dosa tadi apa jadi? Patutnya kena masuk neraka dulu, cuci dosa sampai habis baru masuk syurga. Tak, Tuhan ampunkan dosa dia, dia masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Bukankah ini juga rahmat Allah? Maka setiap orang yang menyebut kalimah ini, sama ada dia jenis orang yang kaki maksiat ataupun dia kaki ibadat, dia kena tahu, aku sebut perkataan ni wahai Allah, aku sentiasa mengharapkan rahmat-Mu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pasakkan dalam jiwa, Allah bersifat Ar-Rahman. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dakwah Islam pun kena macam tu. Kena berikan orang harapan. Bukankah tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar cerita orang yang bunuh 99 orang? Lepas tu dia pergi tanya satu orang nak taubat ke tidak. Orang tu kata tak ada taubat. Dia bunuh sampai cukup 100. Jumpa orang lain pula, dia tanya nak taubat, boleh tak taubat? Dia kata na'am, dia kata ya. Dan dia bagi satu lagi penjelasan yang paling penting. Ma yahulu bainahu wa baina taubah. Apa yang boleh halang antara dia dengan taubat? Tak ada siapa yang boleh halang. Harapan. Walaupun dah bunuh 100 nyawa. Dah sampai ke waktu azan? Kita bagi azan dulu.
Baik, kita sambung sikit lagi. Bila hamba menyebut, kata Allah Azza wa Jalla, bila hamba menyebut Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala menjawab, Majjadani abdi, hamba-Ku memuji-Ku. Di sana ada beza di antara alhamd, as-sana dengan at-tamjid. Yang mana tadi Tuhan kata, mula-mula tadi bila sebut alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan kata hamidani abdi, hamba-Ku memuji-Ku, yang mana pujian itu terbina di atas kecintaan dan pengagungan hamba kepada Tuhan. Bila sebut ar-rahmanir rahim, Tuhan yang ar-rahman dan Tuhan yang ar-rahim, Tuhan yang rahmatnya luas dan sampai kepada makhluk, Tuhan yang rahmatnya merangkumi semua makhluk, dan Tuhan yang rahmatnya khas untuk orang yang beriman dengan memberikan syurga. Tuhan kata, asna alayya abdi, hamba-Ku mengulang memuji-Ku. Ulangan kepada pujian, ulangan kepada pujian. Kemudian bila hamba kata Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan, raja di hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala sebut Majjadani abdi. At-tamjid, maksud at-tamjid ni puji juga, tapi puji dengan pujian yang intiha'us syaraf. Tidak ada pujian lagi dah lepas tu. Kira paling habis lah puji tu. Hebat bahasa Arab ni. Kita puji je lah. Sebab kita tak ada perkataan tu. Kita puji lah. Puji yang habis. Orang kata habis apa? Habis tekan break lah. Habis sampai tekan kelantar lah. Tidak ada pujian yang boleh dibagi lagi lepas daripada tu. Bila disebut Maliki Yaumiddin, kalau tadi memberikan harapan kepada umat, memberikan harapan kepada orang yang salat. Tapi Islam dia bukan hanya tertegak dengan memberi harapan. Islam tertegak juga dengan memberikan ancaman. Sebab itu dalam Quran kata, qum fa'anzir, bangkit wahai Muhammad, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, wahai Muhammad, bangkit, berikan ancaman, berikan amaran bagi orang yang melakukan kerosakan. Baru jadi seimbang. Mesti jalan serentak. Ada waktu kita berikan harapan supaya orang yang berdosa kembali kepada agama. Ada waktu kita berikan harapan supaya orang yang sedang nazak minta keampunan kepada Tuhan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang bertaubat ini Allah Ta'ala akan gantikan setiap dosanya dengan pahala. Ulama tafsir ada dua tafsiran. Ada yang kata bila Tuhan yubaddil sayyiatihim hasanat, maksud ganti keburukan menjadi kebaikan. Ada yang kata amalan, tukar amalan. Maksudnya dulu duk buat dosa, sekarang dah tukar jadi amalan baik. Tu orang taubat. Ada yang kata tak, dosa yang banyak yang dia buat, Allah tukar semua jadi pahala. Kerana setiap kali dia teringat dosa, bagi orang yang dah taubat nasuha, setiap kali ingat dosa, maka setiap kali itulah dia akan menyesal dengan dosa yang dia buat. Penyesalan terhadap dosa adalah pahala. Pintu raja, pintu pengharapan terbuka luas. Tetapi kalau kita buka pintu ni tanpa kita buka satu lagi pintu, lama-lama manusia tidak takut dengan azab Allah, hanya mengharapkan keampunan semata-mata. Maka manusia akan jadi macam mana? Tak apalah, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala ni pemaaf, Allah Ta'ala ni penyantun. Tak apalah kita buat dosa, takkan Tuhan nak azab aku kot. Maka di sini Allah datangkan dengan satu ayat yang memberikan sedikit ancaman kepada orang yang nak buat dosa dan orang yang berterusan melakukan dosa. Maliki Yaumiddin, Tuhan ini yang mempunyai hari pembalasan. Pada hari ini dia sendiri, dia semata-mata, dialah satu-satunya yang menguasai dan mentadbir hari ini. Tak ada orang boleh lari daripada kekuasaan Allah.
Maka orang yang zalim bila baca ayat ni, bila mana dia melakukan kezaliman pada diri dia dengan melakukan dosa, dia teringat ada hari nanti aku akan berdiri di hadapan Allah. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman." Tidak ada di antara kamu melainkan kesemuanya akan berdiri di hadapan Allah, akan berkata-kata di hadapan Allah. Tuhan akan bercakap dengan dia. Tidak ada juru bahasa. Dia akan ingat hari ini. Maka dia akan rasa, oh aku tak boleh buat dosa. Sebab ada hari pembalasan yang mana Tuhan ni lah, Tuhan yang nak mengampunkan aku ni jugalah Tuhan yang mempunyai kuasa untuk membalas segala dosa aku. Dan kalau dia zalim pada orang lain, kadang-kadang dunia ni tak adil pada insan, kan? Kita rasa kita buat zalim kat orang, tak apa, dia bukan tahu pun. Kita pergi maki orang, dia bukan tahu. Sebab apa? Sebab menyorok di belakang fake account, maka orang tahu, kan? Kutuk semacam, tulis dalam Facebook, tulis dalam Twitter, kutuk-kutuk orang, buat fitnah sana sini. Bukan orang tahu, saya pakai fake account. Saya pakai account yang orang sendiri tak tahu siapa dia ni. Kena ingat, bila dia baca surah ni, Allah ada hari pembalasan yang mana semua orang pada waktu tu tidak dizalimi. Bagi orang yang dizalimi, ayat ni juga memberikan rahmat, memberikan pintu pengharapan. Bila kita baca Maliki Yaumiddin, kadang-kadang kita rasa dunia tak adil pada kita. Ada waktunya kita difitnah. Kita tak cakap, orang kata kita cakap. Ada waktunya kita disekat dan kita tidak diberikan ruang untuk bela diri kerana orang yang berkuasa menggunakan kuasanya. Tidak ada bukti yang diberikan, hanya menggunakan kuasa. Bagi orang yang dizalimi, dia kata Maliki Yaumiddin, tak apalah, ada hari pembalasan nanti. Terus mengharap untuk bertemu dengan Allah, supaya kezaliman itu akan dibuktikan ia benar-benar zalim. Walaupun dalam dunia sejuta orang percaya fitnah yang dilemparkan pada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah Tuhan yang disembah, yang kami sembah, dan Engkaulah Tuhan yang kami minta tolong. Yang ni benda penting yang disebutkan oleh Ibn Qayyim. Masa dia syarahkan hadis ni, dia kata benda yang kita perlu tahu ialah yang pertama, manusia ni diciptakan oleh Allah untuk beribadat. Jin juga diciptakan oleh Allah untuk beribadat. Dan sifat seorang hamba, apabila berlaku kesusahan, dia akan berdoa pada Tuhan. Sama ada dia Muslim ke bukan Muslim. Hatta di zaman jahiliyah pun mereka minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu mereka senang, mereka sembah berhala. Bila sukar, bila sempit, bila susah, mereka akan tadah tangan minta pada Allah Azza wa Jalla. Ini sifat hamba, ibadah kepada Allah dan minta tolong pada Allah. Ibn Qayyim kata Allah dahulukan ibadah. Maksudnya al-ibadah qabla al-isti'anah. Ibadat dulu sebelum minta tolong. Sebab tu kadang-kadang kan, bila masuk bab ruqyah syar'i ni kan, masuk ruqyah syar'iyah, ustaz saya ni ada masalah sikit, kena tu lah, kena ni lah, kena jin lah, kena apalah. Macam mana nak buat? Ustaz pun bagi ayat-ayat untuk dia hafal, untuk dia baca. Zikir pagi, zikir petang, 3 kul, ayat kursi. Semua ayat-ayat tu, kalau tuan-tuan dan perempuan perhati, semua ayat tu menetapkan keagungan Allah dan menetapkan tauhid hamba pada Allah. Ceklah tengok ayat Quran yang diamalkan untuk hilangkan sihir ni. Kerana ibadat dulu sebelum minta tolong. Tapi kita tak, bila susah baru nak minta tolong. Ibadat tak perlu. Sebab tu bomo-bomo lebih glamour daripada ruqyah syar'i. Sebab bomo bagi penyelesaian terus. Dia nak minta tolong terus, ibadat dia tak mau.
Bila hamba kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Tuhan kata inilah pembatas. Hadza baini wa baina 'abdi. Inilah pembatas yang membezakan dua bahagian dalam Fatihah yang Tuhan bahagi dua. Tadi ayat 3 ayat sebelum tadi ni puji Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui rahmat Tuhan, mengakui keagungan Tuhan. Sampai tang ni kita iktiraf, wahai Tuhan, akulah hamba yang sentiasa menjadi hamba akan menyembahmu semata-mata, dan tidak ada tempat untuk aku minta tolong melainkan hanyalah pada kamu. Maksud tadi ni, kita dah puji-puji Tuhan dengan amal soleh yang kita puji Tuhan tadi. Barulah kita bagi tahu, iktiraf, aku tak ada apa-apa wahai Tuhan, hanya mengharapkan pertolongan-Mu. Dalam masa yang sama, sebelum minta tolong, aku sembah kamu dulu wahai Allah Azza wa Jalla. Kemudian baru kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Inilah doa yang kita nak doa pada Tuhan. Yang Tuhan kata apa? Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Inilah untuk hamba-Ku. Satu ayat saja. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang Kau berikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan yang Kau murka. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam ayat ni maksudnya apa? Pertama, bila kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Maksudnya agama Islam ni adalah agama yang berdasarkan kepada faham. Kenal. Maka sebab itu Imam Bukhari kata apa? Al-ilm qabla al-amal. Tahu dulu, lepas tu baru datang amal. Tapi tahu semata tak menyelamatkan. Maka sebab tu kita minta. Bukan hanya minta Tuhan tunjuk jalan yang lurus. Kita minta juga supaya Tuhan berikan kita jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Daripada jalan para anbiya, daripada jalan orang yang membenarkan agama, membenarkan nabi-nabi, dan jalan orang yang mati di jalan Allah, dan jalan-jalan orang yang saleh, yang mana mereka ni bukan hanya kenal hidayah, mereka bukan hanya kenal kebenaran, tetapi mereka ikut kebenaran. Kalau hanya semata kenal tapi tak ikut, kenal tapi takabur, dia akan jadi seperti mana orang Yahudi. Maka sebab tu kita sebut ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Kau murka. Ada mufassirin yang mentafsirkan mereka ini adalah Yahudi. Bukan maksud Yahudi itu semata-mata Yahudi, dan orang yang bersifat dengan sifat Yahudi, iaitu yang kenal kebenaran tetapi menolaknya kerana takabur. Bukankah orang Yahudi kenal Nabi seperti mana mereka kenal anak mereka? Tapi mereka tetap tolak Nabi. Bukankah Abu Jahal tahu Nabi bercakap benar, tapi tetap juga menolak? Maka inilah golongan yang disebut dalam Al-Quran Al-Maghdub, orang yang dimurkai. Al-Maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Waladdallin, bukan juga orang yang sesat, orang yang tak tahu kebenaran dengan tidak mencarinya, dok relax, dia tak ada buat apa. Dan dikatakan adalah orang-orang Kristian yang tidak mahu mencari kebenaran, Nasara. Maka Tuhan kata, hadza li abdi, ini untuk aku, ini untuk hamba-Ku, wa li abdi ma sa'al. Tuhan kata, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Kemudian kita pun menyebut, bila imam habis baca, kita pun sebut dengan imam serentak, amin. Apa maksud amin? Allahumma stajib, ya Allah, mustajabkan doa kami. Dan doa kita ini jika ikhlas akan diaminkan juga oleh malaikat. Mengikut sebahagian para ulama, maksud hadis Nabi ini, yang Nabi kata idza ammanal imam fa aminu, bila imam
membaca amin, kamu sebutlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atau kama qala. Bila imam membaca amin, hendaklah kamu baca sekali serentak amin. Kerana siapa yang aminnya selari dan serentak dengan amin para malaikat, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Besar Fatihah ni. Maka sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, Syekh Waliullah Ad-Dihlawi dalam kitab dia Hujjatul Balighah, dia kata solat ni ada ruh solat. Dan hadis ni merupakan tamrin. Hadis ni merupakan latihan bagi mukmin. Bila dia solat, dia kena ingat hadis ni. Bukankah hadis ihsan kata apa? An ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Jika tidak, kamu kena tahu Allah melihat kamu. So hadis ni merupakan praktikal kepada makna ihsan. Kata Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Dan Ibnul Qayyim bahas hadis ni, dia kata, aku suka bagi seorang hamba kalau membaca Fatihah, aku suka bila sampai dekat hujung ayat Fatihah tu dia berhenti sekejap. Berhenti kejap. Yastahdir. Dia menghadirkan hadis ni. Seolah-olah macam dia dengar Allah menjawab dia. Baru datang sifat khusyuk. Hebat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya kira cukuplah sekadar tu dulu untuk kuliah hari ini. Masa pun dah lambat, pukul 9. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.